Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Terakhir kita berhenti pada muka surat 67. Muka surat 67, perenggan yang bermula selain itu ada juga dalam kalangan ahli sufi yang enggan berdalilkan as-sunnah dan mempersendakan para ulama. Perenggan bawah muka surat 67. Kita masih lagi pada bab bantahan ke atas cara berdalil as-sunnah. Ini bab yang keempat buku kita ni. Macam mana dan bagaimana kelompok sufi ini mereka beristidlal. Beristidlal tu ialah mengambil dalil kekuatan untuk justify apa-apa amalan yang diorang buat, yang diorang lakukan. Zikir dengan cara tertentu, mendengar majlis sima', lepas pada tu berlakunya wajd. Ini semua benda-benda yang berlaku dalam kelompok sufi, dan mereka mencari dalil untuk memperkuatkan benda tu valid, ada wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah tengok macam mana dia datangkan dalil-dalil yang menyokong pada wajib yang berlaku ketika mana majlis simak berlangsung. Majlis simak ni kita dah sebut sebelum ni, itu nama lama. Nama sekarang boleh juga disebut dengan haul, boleh juga disebut dengan bacaan qasidah tertentu. Tanpa kita pukal semua bacaan qasidah ni bermasalah. Sebab memang ada khilaf di kalangan para ulama, syair-syair yang dilantunkan dalam bentuk qasidah ini, ianya sebahagiannya ada yang bermaksud baik, dijadikan sebagai pedoman. Tapi yang utamanya ialah mengambil pedoman daripada Al-Quran dulu, daripada hadis dulu, baru pergi pada yang qasidah, syair, apa-apa sajalah. Jadi bila mana berlaku majlis-majlis ini, apa yang berlaku kepada orang yang menyertai majlis ni? Berlakunya wajd, iaitu keadaan tidak sedarkan diri, seperti meracau ataupun bercakap dengan bahasa yang pelik tak difahami. Tiba-tiba dalam majlis tersebut, itu semua disebut sebagai wajd, dan ianya satu benda yang normal berlaku dalam kelompok sufi. Benda ni tak kuat dari segi berlaku pada zaman Nabi. Hadis yang digunakan pun ialah hadis yang entah daripada mana sumbernya, yang dah kita bahas sebelum daripada ni, iaitu satu asar ataupun satu catatan daripada As-Suhrawardi. Ni tokoh ulama sufi lah ni. Dia datangkan dalil yang dah kita tengok pada muka surat 64 pada perbahasan sebelum ni. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz nazala Jibril. Lepas pada tu
ada satu orang daripada Badui, dia lantunkan nasyid kepada Rasulullah, maka pada waktu itu berlakulah wajd kepada Nabi. Itu dakwaan mereka. Jadi malam ni kita nak sambung lagi apa yang berkaitan dengan mereka ni. Jadi kita tengok muka surat 67 itu. Selain itu, ada juga dalam kalangan ahli sufi yang enggan berdalilkan as-sunnah dan mempersendakan para ulama. Misalnya, diriwayatkan daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata, apabila seseorang mencari hadis atau berkahwin atau bermusafir mencari sumber penghidupan, bererti dia telah cenderung kepada dunia. Kata-kata Abu Sulaiman Ad-Darani ini telah diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam beberapa buah kitab beliau, termasuk jugalah kitab Ihya Ulumuddin. Cuma perkataan ini kalau kita tengok ada benda yang tak kena, iaitu memasukkan benda-benda yang dilihat sebagai cenderung pada dunia, tapi hakikatnya dia ada maslahat untuk perkembangan ilmu. Contoh, orang yang sibuk mencari hadis, berjalan ke sana kemari, timur barat, dengan sebab mencari hadis dan nak tahu riwayat-riwayat yang dinukilkan kepada Nabi. Bagi mereka kelompok sufi ini, orang yang buat benda ni dia cenderung pada dunia. Sama juga orang yang berkahwin, sama juga orang yang berhijrah kerana nak mengubah ataupun nak meningkatkan sara hidup dia. Bagi mereka ini semua ialah kecenderungan dunia. Dalam erti kata lain, kecenderungan macam ni kecenderungan yang tak bagus di sisi mereka. Sepatutnya tak perlu sibuk cari hadis, sepatutnya tak perlu berkahwin, sepatutnya pun tak perlu musafir untuk ubah sara hidup ataupun nak cari kerja bagus tempat lain, tak perlu. Jadi pandangan ini ataupun kata-kata ni ada sedikit kemusykilan dan ada beberapa ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang masih lagi boleh kita celah. Adakah betul tak boleh macam tu, dan adakah yang buat benda ni semuanya pencinta dunia? Itu Rabi'atul Adawiyah, perenggan paling bawah sekali. Rabi'atul Adawiyah pula pernah menyatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, muka surat 68, sebaik-baik lelaki adalah anda kalau tidaklah anda inginkan dunia. Lalu Sufyan bertanya, apakah maksud aku inginkan dunia? Jawab Rabi'atul Adawiyah, iaitu mencari hadis. Ini disebutkan oleh Al-Munawi. Kalau kita tengok watak wali perempuan Rabi'atul Adawiyah ni ialah watak yang tak asing bagi kelompok sufi. Penisbahan Rabi'atul Adawiyah sezaman dengan orang itu, sezaman dengan orang ini, sangat banyak percanggahan. Bahkan ada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab ahli sufi ini yang meriwayatkan Rabi'atul Adawiyah sezaman dengan orang yang tak jelas. Bila mana buat cross check, orang yang dikatakan pernah jumpa Rabi'atul Adawiyah tu dah mati lama dah, waktu sebelum lahir Rabi'atul Adawiyah lagi. Cuma memang menjadi kebiasaan kelompok sufi yang tak cermat ni, dia orang akan nukilkan saja tanpa dia orang melakukan apa-apa penelitian terhadap riwayat tu logik ataupun tak logik. Kadang-kadang orang tu tak pernah berjumpa, dikatakan seperti pernah berjumpa. Kadang-kadang orang tu berlainan zaman, tapi cuba diceritakan seperti duk satu zaman. Jadi dikatakan sini Rabi'atul Adawiyah ni pernah menemplak Sufyan Ats-Tsauri bila mana dia tengok Sufyan Ats-Tsauri ni sibuk mencari hadis. Sebab tu tuan-tuan, kelompok sufi yang melampau, yang suka kepada amalan yang pelik-pelik, yang suka kepada cara peribadatan yang tak jelas, biasanya dia orang sangat bermasalah dengan ahli hadis. Sebab ahli hadis inilah kelompok yang menembelangkan kepada mereka apa-apa benda salah yang mereka buat, sampaikan kepada masyarakat. Jadi mereka sangat anti kepada ahli hadis ni. Sebab tu celaan-celaan kepada ahli hadis cukup banyak datang daripada kelompok sufi ni. Ada juga hadis yang difahami oleh sesetengah ahli sufi tidak selaras dengan syarak, iaitu hadis-hadis yang menegah menyimpan harta dan makanan walaupun untuk satu hari. Larangan simpan harta dalam rumah. Sebab simpan harta, ada harta yang cukup untuk makan esok sehari, itu adalah tanda daripada cinta dunia. Ni kelompok sufi zaman dulu. Kelompok sufi zaman sekarang beza. Tuan-tuan tengok, yang
duk pertahan amalan-amalan sufi ni, khususnya di Malaysia, tok syekh ke, pengurusi pertubuhan sekian-sekian yang pertahan tarekat tu, yang pegang tarekat ni di Malaysia ni, dia orang kaya-kaya. Dia orang pakai kereta pun mahal-mahal. Dia orang renovate rumah pun lain macam. Tu beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ni lain. Zaman dulu memang betul, tok syekh dulu ni memang tak ada apa dalam rumah. Ada keperluan asas yang sangat-sangat simple dalam rumah dia. Jadi menjadi kebiasaan kelompok ni ialah mereka ni terlalu mengasingkan diri daripada dunia, sehingga nampak mereka ni macam orang-orang gelandangan kadang-kadang, dengan sebab sikap mereka. Sedangkan agama tak ajar kita sampai ke tahap itu pun. Agama larang kita untuk memburukkan imej orang Islam sehingga dikatakan orang Islam tu macam tak bertamadun dari segi pakaiannya, dari segi cara makannya, cara hidup, cara dia cari makanan, minuman dalam hidup dia. Imam Al-Ghazali menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah. Baginda tidak tidur dalam keadaan terdapat di sisinya wang dinar maupun dirham. Jika terdapat lebihan sesuatu yang tidak ditemui orang yang hendak diberikan lebihan tersebut, dan kemudian waktu malam menjelang tiba, baginda tidak akan menuju ke katilnya, sehingga terlebih dahulu baginda membersihkan diri daripada wang tersebut dengan cara memberikannya kepada orang yang memerlukan. Pertama, kenyataan ini ada benarnya. Memang Nabi ni antara orang yang sangat tidak menyimpan dunia dalam rumahnya. Bahkan Nabi bukan melarang diri Nabi saja, melarang ahli keluarganya juga untuk kaya ataupun simpan harta. Sebab tu orang yang berketurunan Ahlul Bait ni, dia orang tak boleh ambil duit zakat. Sehinggalah pada zaman Abu Bakar, orang tengok keluarga Nabi ni daripada kalangan orang yang sangat susah. Pada zaman Umar nampak perlu ahli keluarga Nabi ni dijaga kebajikan dia dengan diberikan, orang kata apa, macam mukafaah. Mukafaah ni wang sara hidup lah, untuk keluarga Nabi ni, khususnya isteri-isteri Nabi ni dapat meneruskan kehidupan, memenuhi keperluan makanan asasi sebagai bentuk takrimah, hadiah, kemuliaan, sebab dia ni keluarga Nabi. Jadi ini ialah bentuk Nabi nak ajar diri Nabi. Nabi contohkan pada orang lain, kalau selalu bercakap tentang infak pada orang, Nabi lah orang yang paling banyak memberi infak kepada orang. Sehingga Nabi ni tak ada apa dalam rumah dia untuk dikaitkan Nabi ni ada kepentingan peribadi, simpan harta tertentu. Bukan. Bahkan Nabi sendiri pun telah melakukan satu benda yang Nabi larang kita buat, iaitu puasa bersambung, tak berbuka sampai kesudah. Ini dia panggil wisal. Puasa hari ni sehari, lepas tu esok sambung lagi, lusa sambung lagi. Ni wisal, bersambung. Ada sahabat nak try buat, Nabi larang. Nabi kata, beza aku dan kamu sangat jauh. Lebih kurang hadis tu. Ataupun sebahagian riwayat Nabi kata, sesungguhnya aku ini diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Beza dengan kamu. Maknanya Nabi ni dia tahan lapar, ketahanan dia untuk tahan lapar lebih kuat berbanding kita. Sebab tu ada riwayat daripada Sa'ad bin Mu'az ataupun Sa'ad bin Ubadah, saya tak pasti antara dua orang ni, duduk sebelah Nabi ni, dia rasa bahang tubuh Nabi. Nabi demam pada waktu tu. Nabi demam kuat ni. Lalu sahabat ni kata, engkau telah demam ya Rasulullah. Maka kata Nabi, sesungguhnya demam yang menimpa aku ni menyamai dengan dua orang demam. Yang kena pada aku ni, kepanasan ni lah dua orang, tapi Nabi kena seorang. Itu menunjukkan beza ketahanan Nabi dengan ketahanan kita. Pengharapan Nabi pada Allah Ta'ala pun beza. Tawakal Nabi pun beza. Hati Nabi pun beza dengan hati kita. Sebab tu dia ada perbezaan. Tapi bukanlah Nabi melarang kita untuk menyimpan sedikit harta untuk meneruskan kelangsungan hidup. Nabi tak larang. Sebab kelompok ni dia melampau, dia over, sehingga tak bagi simpan langsung. Tak. Nabi benarkan kita simpan. Cuma jangan melampau. Jangan fokus kepada harta dunia sampai fokus kepada akhirat pun tersasar.
Yang tu dilarang. Okay. Kemudian dia sebut lagi sini, dia kata manhaj ibadah yang mereka lakukan tidak jauh daripada apa yang dijelaskan di atas. Mereka mencipta hadis-hadis bagi membuktikan pensyariatan berpuasa pada separuh bulan Syaban. Begitu juga dengan salat ar-raghaib. Puasa penuh Rejab, Syaban, dan juga buat salat sunat khusus pada bulan Rejab, nama dia salat raghaib, yang dalam riwayat sebut sampai 100 rakaat ditunaikan. Ini banyak dalam buku-buku yang tak jelas amalan dia. Buku-buku himpunan salat-salat sunat yang lama-lama dulu, yang dijual di kedai buku tanpa ada piawaian yang menjaga benda ni, banyak promote benda-benda macam ni. Jadi pertama nak kena faham, puasa bulan Rejab ni boleh ke nak puasa habis sebulan? Boleh, tapi dengan syarat dia tidak i'tiqad itu daripada hadiun nabawi, sebab Nabi tak tunjukkan benda tu. Dalam hadis riwayat Aisyah, Aisyah kata tidak ada bulan yang paling banyak Nabi berpuasa selepas puasa Ramadan melainkan Syaban. Tu pun Nabi tak puasa penuh. Nabi tak puasa penuh. Kita boleh puasa. Kita boleh puasa berapa hari yang kita nak, kita suka. Tapi nak mengatakan mesti kena buat macam ni. Satu lagi, kalau kita tengok, bila mana satu orang tu dia berikan pada diri dia tekanan macam ni, contoh puasa Rejab, Syaban, lepas tu masuk Ramadan. Waktu dia masuk Ramadan tu, dia akan rasa hambar. Dia tak ada rasa feeling kita dah dekat dengan Ramadan, sebab dia dah lalui sebulan lebih dah puasa ni. Jadi dia punya rasa puasa tu tak terlalu tinggi, dia punya gairah dia tu. Jadi itu antara sebab Nabi tak anjurkan dan Nabi tak tunjukkan pada kita Nabi puasa penuh rapat pada bulan Rejab dan Syaban ni, dan juga buat ibadah yang banyak melampau pada bulan Rejab dan Syaban. Kemudian kita tengok lagi pendalilan yang mereka lakukan bagi menjelaskan tentang kewajaran meninggalkan berkahwin adalah berdasarkan hadis-hadis yang batil. Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan orang yang paling baik dalam kalangan anda selepas 200 tahun ialah yang ringan beban. Ini hadis batil, palsu, yang direka disandarkan pada Nabi. Nabi kata orang yang paling elok lepas 200 tahun aku ni, zaman Nabi 200 tahun maknanya kurun ketiga sampailah sekarang, ialah orang yang paling ringan bebannya. Itu orang paling baik. Lalu Nabi pun clarify lagi, apakah maksud orang yang paling ringan beban tu? Bila mana ada sahabat tanya, siapakah orang yang ringan beban itu? Maka jawab Nabi, orang yang tidak berkeluarga dan juga tidak mempunyai anak, iaitu orang yang membujang. Kita tahu bahawasanya perkahwinan ini sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita maklum. Dan perkahwinan ni hukumnya pun berbeza mengikut kapasiti lelaki tu. Ada waktu dia wajib, ada waktu dia sunat, ada waktu dia harus, ada waktu dia haram, ada waktu dia makruh. Maknanya kelima-lima hukum taklifi itu akan duduk pada perkahwinan yang akan dijalankan oleh pasangan suami isteri ni. Maknanya dia kena tahu hukum hakam lah, bila waktu dia wajib, bila waktu dia sunat. Cuma nak katanya bagi kelompok ni seakan-akan orang yang berkahwin ianya orang yang teruk. Unsur rahbaniyah, ini dipanggil unsur rahbaniyah. Unsur seperti mana ahli kitab, mereka cuba nak kawal nafsu mereka dengan mereka tak kahwin. Bahkan ada setengah ahli kitab yang over, bukan orang Islam lah, ahli kitab daripada kalangan Yahudi, Nasrani, bahkan ahli ibadah agama-agama tertentu di dunia ni pun, mereka sampai kepada tahap mereka melakukan kembiri. Kembiri ni apa? Potong kemaluan. Sebab tak nak ada keinginan syahwat. Ni tak dibuat, tak diajar dalam Islam. Agama Islam mengajar kita mengurus syahwat dengan baik, bukan membuang syahwat tu. Mengurus syahwat dengan baik, itu ialah bahagian daripada benda yang memang dah ada dalam diri manusia dah. Tak boleh buang. Kalau kita buang, kita akan binasa. Tapi zaman kita ni berbeza.
Contoh ahli kitab bagi agama Nasrani, Kristian, padri, mereka tak berkahwin. Biarawati ni, yang perempuan ni, nun yang duduk dalam gereja, mereka tak kahwin. Tapi mereka juga melakukan seks bebas di kalangan mereka walaupun tak keluar. Ini juga antara benda yang tokok tambah kerosakan pada akhir zaman bagi ahli kitab. Jadi ini ialah benda-benda yang merosakkan manusia. Cuma bagi kelompok sufi, ianya ialah satu benda yang sangat keji lah kalau kahwin ni. Sebenarnya dia tak salah pun, tapi kalau orang tu dia tak nak kahwin kerana dia ada keutamaan yang boleh divert dia untuk dia jadi lebih memberi manfaat dan maslahat kepada umat, maka dia boleh ambil pandangan itu. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian para ulama yang membujang sampai ke mati. Antaranya Imam At-Tabari tak kahwin, Syekhul Islam Ibn Taymiyah tak kahwin, Imam An-Nawawi tak kahwin. Kerana apa mereka tak kahwin? Kerana mereka telah menghabiskan waktu hidup mereka ni untuk ilmu. Orang macam ni kalau dia kahwin, dia akan terabai terhadap tanggungjawab isteri dan anak dia. Sebab dia orang ni orang yang memang bagi sepenuh waktunya, tenaganya, ketelitian dia pada ilmu. Dia tak sempat nak jaga anak, tak sempat nak dengar rengekkan anak lepas tu nak pergi buat benda lain. Tak. Ada orang dia boleh urus benda tu, ada orang tak. Jadi waktu dia tak minat pada benda-benda macam ni, dia jadikan diri dia fokus pada ilmu. Tapi walau macam mana pun tak menafikan hadis Nabi bila mana Nabi sebut tentang kahwin ni, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menjauh mengasingkan diri pada sunnah aku, maka ia bukan daripada kalangan aku. Walaupun sebahagian para ulama mengatakan hadis yang Nabi ucapkan ni ialah Nabi nak menentang rahbaniyah. Bukanlah Nabi nak kata tak kahwin tu salah secara total, hanya nak menentang rahbaniyah. Di sana ada para ulama menyebutkan bila mana Nabi sebut macam ni ialah sunnah untuk mana-mana lelaki ni dia kena kahwin. Sebab itu ialah bahagian daripada fitrah. Itu pandangan, sudut pandang yang berbeza. Sudut pandang yang berbeza. Cuma nak katanya satu orang dia tahu kapasiti diri dia. Kelompok sufi ni dia cut terus. Dia cut terus. Bila mana cut terus ni, apa akan jadi? Nafsu akan meliar dan akan pergi pada tempat-tempat yang tak betul, salah. Sebab tu ianya ialah benda yang perlu dilihat. Kalau orang tu dia mampu nak kahwin, dia bertanggungjawab, tak merosakkan orang kata apa pengurusan hidup ni, dipersilakan. Tapi kalau dia orang yang baran, orang yang mudah marah orang, bila mana dia kahwin, dia menyakiti perempuan, dia tak boleh urus rumah tangga dengan baik, yang ni kalau dia berkeinginan pun tak disarankan untuk dia kahwin. Melainkan dia buang beberapa sifat negatif dia tu. Maknanya orang yang boleh buang sifat negatif dan kawan, maka dia boleh kahwin. Sebab perkahwinan ini bukan hanya semata-mata nak menghalalkan hubungan intim antara lelaki dan perempuan, tapi ianya lebih kepada tanggungjawab. Bersedia untuk bertanggungjawab. Itu poin dia. Mereka juga berdalilkan hadis yang tidak sahih tentang keharusan melakukan khulwah. Seperti mana yang mereka lakukan, iaitu sesiapa yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah selama 40 hari, sumber hikmah akan muncul dari hati kepada lisannya. Ini dalam Risalah Al-Qushairiyah. Risalah Al-Qushairiyah ni dibaca, diajar oleh setengah-setengah orang, tapi kena berhati-hati. Kadang-kadang kenyataan dia tu bersifat terlalu melampau, bila mana dia tak clarify apa maksud sebenarnya. Saya tengok di Malaysia ni, orang yang okey huraian dia mengajar Risalah Qushairiyah ni ialah Al-Fadhil Ustaz Mat Isa Deraman, Tok Pasir Gudang. Yang ni okey. Dia orang kata apa, dia verify. Okey, riwayat ni ada masalah sikit. Riwayat ni boleh terima. Riwayat ni boleh. Termasuklah dia ajar Hikam Ibnu Athaillah, sebab dia banyak mengajar kitab-kitab laras tasawuf ni. Yang lain ni kebanyakannya mengajar dia bedah semua tanpa ada disiplin ilmu yang baik, menyebabkan semua benda yang disebut oleh syekh dalam buku itu dipersetujui, walaupun kadang-kadang ianya jelas nyata tak selari dengan nas. Jadi tuan-tuan boleh tengok video dia.
Saya rasa tiap-tiap pagi kot dia mengajar risalah Kusyairiyah ni. Tiap-tiap pagi. Okey. Jadi nak katanya benda tu bagus kalau kita nak dengar lah. Tapi tak semua yang disebut oleh Al-Imam Al-Kushairi itu ianya benar dan boleh diikut. Okay. Maknanya sini kalau kita nak tengok daripada kata-kata dia muka surat 69 ni, dia nak justify kata khalwah tu boleh. Khalwah ni apa? Bersendiri, duduk jauh. Sebab tu dalam kelompok sufi ni memang ada satu trend, dia orang akan menjauh pada masyarakat, buat pondok jauh ke dalam hutan, sehingga menyebabkan orang yang duduk situ sangat terasing pada masyarakat. Tuan-tuan kena tahu, dalam kehidupan Nabi, sirah Nabi ni, yang cerita naik ke bukit menyendiri ni ialah sebelum turun wahyu. Yang tu ada. Lepas pada turun wahyu di Jabal Nur, Nabi tidak melakukan lagi apa-apa ritual khulwah ataupun tahannuth. Nabi tak buat. Melainkan Nabi turun ke masyarakat, Nabi bersama dengan masyarakat. Sebenarnya agama Islam ni sangat anti kepada orang yang tak bersosial. Tanda dia apa? Kayu ukurnya di mana? Iaitu salat jemaah yang ditunaikan ni. Salat jemaah, nama pun jamaah, maknanya kita akan berasosiat dengan masyarakat di masjid. Tuan-tuan boleh bayang berapa banyak bangsa di dunia, berapa banyak penganut agama yang berbagai-bagai di dunia. Agama Islam mengajar penganutnya awal pagi. Pukul 5.55 sekarang, subuh. Sebelum tuan-tuan makan, minum, buat apa-apa, pergi masjid, salat di masjid, tuan-tuan duduk dalam satu saf dengan muslimin di kiri dan kanan tuan-tuan. Yang bukan daripada darah daging kita. Kita bersatu dalam saf. Agama Islam memerangi sikap duduk bawah tempurung ni. Tak boleh. Sebab tu satu orang, tambah-tambah kalau orang muda, dia ada sikap ni, dia akan melahirkan tak berkembang. Bukan kata orang muda, anak kecil ni, kalau tak dibawa ke masjid, dia hanya kenal masjid waktu dia usia remaja, waktu dia dah mula masuk 20-an, dia akan rasa kejutan lain macam. Beza dengan anak yang dah biasa datang masjid daripada kecil. Dia membentuk jiwa. Sebab tu dia pergi jauh mana pun, dia akan ada rasa nak cari masjid. Sebab di situlah pusat menyambung hubungan antara muslimin. Sebab orang Islam ni, kita nak tahu dia Islam kat mana? Dekat salat dia lah. Tuan-tuan pergi negara mana pun, tuan-tuan nak jumpa orang Islam, tuan-tuan pergi masjid. Melainkan negara-negara yang pengamalan agama dia tu lain macam sikit lah, walaupun dia orang dakwa dia Islam. Tuan-tuan pergi ke Iran ke, tuan-tuan pergi ke Oman, setengah-setengah tempat. Oman ni di Bandar Muscat tu ada beberapa masjid yang dominan kepada fahaman lain. Kita pergi tengok ada kotak batu depan pintu, macam lah tu. Tu bukan masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nak pergi pun lain macam. Ataupun mana-mana tempat lah, yang ni kita tak associate lah, melainkan kita pun geng depa. Cuma nak sebutnya ialah Islam ni awal pagi. Agama lain tuan-tuan, ataupun orang lain, dia bangkit pagi, mungkin dia keluar, dia bersenam, dia pakai jaket apa semua, dia bersenam, dia berjalan apa semua. Tapi orang Islam dia ajar lebih pada tu lagi. Hubungan spiritual dia dengan Tuhan dan hubungan dia dengan masyarakat sekeliling. Dia bersama dengan orang yang salat. Jadi Islam sangat memerangi sikap duduk seorang ni, tak nak bercampur dengan orang. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, syaitan sangat dekat dengan orang yang duduk seorang ni. Dan syaitan mula menjauh bila mana dia berada dua orang. Sebab tu minimum bagi salatul jamaah ni, dua orang dah valid dah. Itu dah disebut dengan al-jama'atul muslimin. Nak sebut pada kita bahawasanya jangan jadikan diri sebagai orang yang suka menyendiri. Bergabunglah dengan jemaah di masjid. Sebab tu tuan-tuan nak cari kawan ni, cari kawan di masjid. Kita tak cari kawan tempat lain. Kawan-kawan yang kita kenali di masjid, inilah kawan-kawan yang baik. Kita tak kenal kawan di pasar, tak kenal kawan di kedai kopi, tak kenal kawan bahkan tempat yang teruk, di bar apa semua. Yang ni bukan membawa pada kebaikan. Tapi mengenali kawan di masjid, itu ialah sebaik-baik tempat. Sebab hadis pun Nabi sebut, tempat yang paling Tuhan suka ialah di masjid.
Dan tempat yang paling Tuhan benci ialah di pasar. Nak tunjuk pada kita bahawasanya itu isyarat, just simple. Macam mana satu orang tu dia nak kuatkan agama dia, dia nak jaga diri dia, dia bergabung dengan muslimin di masjid. Bantahan ulama ke atas cara berdalilkan as-sunnah. Bantahan daripada Ibn Jauzi. Ibn Jauzi menganggap ramai dalam kalangan ahli sufi termasuk ke dalam pereka hadis dengan tujuan untuk mendukung mazhab dan aliran pegangan mereka, dan tindakan itu dilakukan hasil daripada perdayaan syaitan belaka. Ini disebutkan dalam kalangan kaum yang dikenali dengan nama As-Salimiyah. Ini antara kelompok yang sangat banyak mereka hadis palsu. Mereka bermula daripada Iraq. Kalau kita baca kitab Talbis Iblis oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi memang sebut kelompok ini dan beberapa kelompok-kelompok yang lain. Kalau kita baca satu kitab buku yang ditulis oleh Ihsan Ilahi Zahir, Dirasat fit Tasawuf, pun dia sebut tentang bermulanya rekaan terhadap hadis ni ialah datang daripada kelompok sufi. Sebab mereka berusaha try hard betul-betul untuk justify amalan-amalan yang mereka suka buat. Mereka suka pakai baju yang diperbuat daripada bulu. Bulu yang saya tak ingat apa istilah dia. Istilah suf. Cuma istilah moden dia ni, dia ada satu jenis kain ni lah. Kain ni dia buat daripada cotton, 100% cotton. Saya nak sebut ni sebab dulu ada seorang ustaz, dia buat baju jenama pakai material tu. Lepas tu dia kata inilah material yang digunakan oleh Nabi. Material ni ialah material yang kalau tuan-tuan gosok berapa ribu kali pun dia tetap berkedut kain tu. Tapi dia memang 100% cotton lah. 100% cotton. Okay. Pertama sekali, Nabi tidak pernah mengatakan Nabi ni suka material jenis ni je. Tak pernah. Melainkan pada zaman itu material yang digunakan ialah jenis cotton paling banyak. Dan taklah dijahit dengan elok. Siap ada leher yang berbeza, collar berbeza, tak ada pun. Cuma kelompok-kelompok sufi ni, dia orang suka pakai dengan pakaian seperti itu, supaya nak menampakkan mereka ni terasing dan berbeza daripada orang kebanyakan. Sedangkan Nabi ni larang kita pakai pakaian yang berbeza sehingga orang tengok lain. Cuma kita diajar dalam Islam ni pakai menutup aurat, sopan, dan pakaian itu menunjukkan pakaian orang yang bukan fitnah. Kadang-kadang benda ni kena clarify bagi clear juga. Macam kita orang Melayu, apa pakaian yang sinonim dengan orang yang okey akhlaknya? Orang tu pakai baju Melayu, pakai kain apa semua, pakai kemas elok lah. Kalau dia nak pakai ketayap, nak pakai kepiah apa semua pun, dia pakai lah. Kalau dia tak pakai pun tak apa. Cuma nak sebutnya, ini ialah ciri. Ini ialah ciri yang perlu dihormati. Tak perlu pakai pakaian yang menunjukkan pelik pada orang, yang mana kain dia, material dia apa semua. Yang ni tak perlu. Okay. Kemudian kita tengok lagi. Mereka mencipta hadis dengan tujuan untuk menggalakkan orang ramai tertarik dengan syurga dan takut pada neraka. Tujuan mereka berbuat demikian adalah baik, iaitu menggalak orang ramai melakukan kebaikan dan menjauhkan mereka daripada melakukan kejahatan. Tujuan tu bagus, tapi apa yang instrumen yang diguna untuk sokong benda tu salah. Sebab apa? Sebab mereka telah mereka hadis. Mereka fikir macam mana nak buat satu kata-kata yang kemas yang boleh disandarkan pada Nabi. Tindakan tersebut sebenarnya satu bentuk pencerobohan ke atas syariah, kerana menggambarkan seolah-olah syariah itu memerlukan kepada penyempurnaan, dan ahli-ahli sufi itulah yang menyempurnakan kekurangan tersebut. Seolah-olahnya apa yang ditunjukkan oleh Nabi ini tak clear, tak komplit, sehingga kena datang puak-puak ni untuk menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ibn Jauzi, syariat itu adalah merupakan siasah ilahi. Mustahil berlaku kekurangan pada siasah ilahi yang memerlukan kepada siasah para makhluk. Siasah ni maksud dia apa? Siasah ni biasa orang akan terjemah dengan politik. Tapi untuk apa yang dimaksudkan oleh Ibn Jauzi ni, siasah ni ialah perlengkapan yang dah Tuhan letakkan kepada manusia.
Macam mana manusia dia nak hidup lengkap elok? Ini dah ada cara-cara dia. Tiba-tiba datang kelompok ni, dia kata ada benda lain lagi yang boleh melengkapkan. Sebab dalilnya ialah dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah Ta'ala sebut, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisap dan menerima balasan. Nak sebut pada kita bahawasanya tak ada apa yang kurang. Cuma yang kurang sekarang ni ialah kurangnya penelitian terhadap kitab Al-Quran, sunnah Nabi. Itu yang menyebabkan sebahagian orang dia rasa benda tu kosong, ada lagi kelompongan, ada lagi ruang-ruang yang tertinggal. Sebenarnya tak pun. Cuma tak nak beri masa untuk faham. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Al-Mughirah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berdusta atas namaku, sediakanlah tempat duduk di dalam neraka. Hadis ni dah banyak kali kita dengar. Kita di sini mungkin dah banyak kali dengar betapa besarnya kecelakaan dan kerosakan bila mana orang tu mereka hadis. Bahkan Nabi telah meletakkan orang yang mereka hadis ni penempah kepada tempat ke dalam neraka. Sebab tu nak baca kitab-kitab yang laras seperti tasawuf ni, kita memang perlukan kepada usaha tahqiq ni. Tengok sebahagian masyarakat kita ni minat dengan Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali, kitab-kitab Jawi lama ni lah. Selain pada tu, antara kitab-kitab yang banyak menghimpunkan hadis palsu ni apa dia? Kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Laith As-Samarqandi. Di Perlis ni saya rasa tak ada orang ajar kitab ni. Tapi waktu saya di Terengganu dulu, banyak ustaz suka baca buku ni, kitab ni. Sebab dia pertama, dia kitab lama. Sebahagian penuntut ni orang-orang tua yang memang dah terbiasa dengan kaedah pengajian tradisional ni, yang biasa pergi mengaji, menadah, mendengar di pondok apa semua ni, dia orang memang minat dengan kitab yang jenis macam tu. Kitab macam kita baca ni, dia orang tak minat sebab ni tulis Rumi. Dia nak kitab yang tulis rapat-rapat, yang duduk dalam pagar, yang luar pagar, yang ada. Orang belajar kitab pondok dia akan tahulah. Huraian tu, hasyiah yang duduk di luar daripada kotak tu, yang tu kadang-kadang banyaknya hadis palsu. Macam matan Ummu Barahin apa semua ni. Matan tu okey, tapi hasyiah dia tu kadang-kadang. Sebab tu kalau kita baca kitab Jawi lama ni, ada riwayat-riwayat yang tak jelas. Antaranya dikatakan Nabi Musa AS ketika mana berada di langit, waktu Nabi Muhammad berjumpa dengan dia dalam Isra' dan Mi'raj tu, waktu Nabi jumpa dia tengah buat apa? Dia tengah menghuraikan huraian daripada sifat 20. Oh, lain macam. Rupa-rupanya duduk di langit tu duduk betul sifat 20 rupanya. Tapi dia pun sebut, dikatakan. Dia tak kata itu riwayat daripada Nabi. Cuma waktu kita dengar tok guru yang baca apa semua ni, dia cuba justify benda tu memang betul daripada hadis Nabi. Pendengar-pendengar memang ingat itu memang hadis tu. Sebab bekalan mereka untuk mengenal pasti riwayat ni kurang. Tak ada ilmu itu. Ilmu untuk kenal riwayat ni, adakah bermaksud pemilik ataupun penulis buku ni dia setuju. Sebab tu saya ingat dulu waktu saya belajar sekolah ni, di sekolah tempat saya belajar ni memang ada ustaz-ustaz daripada pengajian tradisional masuk mengajar. Antara yang kami belajar ialah terjemahan kepada Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum oleh Zarnuji. Tapi terjemahan tu nama dia Pelita Penuntut. Orang belajar pondok mungkin kenal. Pelita Penuntut ni yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani tulis buku ni waktu usia dia 29 tahun. Di Bukit Ajiat, di Syib Ali, di Bukit Ajiat, di Mekah lah. Waktu tu orang Melayu kita ramai duduk sana. Saya ingat sampai ke hari ni, muka surat 29, cetakan buku tu ialah Matba'ah bin Halabi daripada Patani, Thailand. Bila mana dia cerita tentang kemaraan kaum muda ke tanah Melayu. Di situlah bermulanya propaganda Wahabi daripada buku tu.
Buku tu bagus, isinya bagus. Adab-adab untuk menuntut ilmu kena ada itu, kena ada ini. Tapi sampai dekat situ penulis tu nampak begitu kuat. Orang kata apa? Memberikan hentaman kepada aliran pembaharuan di tanah Melayu ni. Macam-macam disebut. Kelompok yang tidak mengenali mutlak dan muqayyad, am dan khas. Nak kata tak reti belajar fiqh lah tu. Dia sebut lah tu. Saya ingat setengah muka surat. Sebab kitab tu kan kitab lama, dia rapat-rapat tulisan dia. Setengah muka surat dia sebut. Dan keunikan kitab Jawi lama ni, dia tak ada apa tuan-tuan? Dia tak ada titik. Dia mula start tulis kitab, titik dia lah habis tulis kitab tu. Itu keunikan metodologi penulisan ulama'-ulama' daripada belah Nusantara. Pertama, kalau orang tengok manuskrip Nusantara ni dia cantik, tulisan orang Melayu kita ni dia cantik. Beza dengan manuskrip orang Arab, tulisan ni berserabut sikit. Cuma keunikan setiap ulama' di setiap benua ni, di setiap tempat dia ada keunikan penulisan. Cuma ulama' tanah Melayu ni, kalau tuan-tuan biasa belajar Muniatul Musalli ke, ini ialah kitab-kitab yang unik penulisan dia. Sebab apa? Sebab kehebatan penulisan kitab-kitab Jawi lama ni ialah tiada titik, melainkan habis tulis buku tu baru ada titik. Dia pandai menggunakan ayat, menggunakan kata hubung tu sentiasa hidup, sampailah berpuluh-puluh muka surat. Yang ni ialah pembeza antara kita dengan bangsa bukan Islam, dengan orang bukan Islam. Ahli akademik bukan Islam, dia orang ada cara menulis ilmu. Tapi orang Islam dia ada cara dia tulis ilmu. Cuma sayangnya aliran pengajian semasa sekarang tidaklah menulis ilmu dengan cara ni. Banyak menulis ilmu nak ikut format barat juga, walaupun universiti. Itu tak dapat dinafikan. Sehingga menyebabkan gaya penulisan ulama' Islam ataupun ulama' silam ni berkurang. Okay. Jadi kita berhenti malam ni pada muka surat 70 tu, pada perenggan Ibn Jauzi menghalakan kritikan yang hebat. Kita berhenti situ. Jadi insya-Allah untuk kali yang akan datang kita akan sambung pada muka surat 70. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.